Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ni, pasang speaker dulu. Hai, alright. So, Assalamualaikum sekali lagi. Apa khabar anda semua? Saya doa, saya harapkan anda semua sihat, insyaAllah, dalam keadaan yang terbaik. Walaupun kan COVID makin lama makin menular, dia tak stop. Dan ada turun sikit saya rasa hari ni. But still SOP, PKP apa semua tu, please jagalah. Kita masih tak boleh merentah desa. Tapi saya dengar dah boleh gunting rambut kalau dah boleh gunting rambut, Alhamdulillah, saya pun dah gunting rambut. Macam mana hari ni? Adakah anda dah bersedia untuk kita punya session Lalili Live malam ni? Yang mana malam ni saya nak bawa satu topik yang saya ada terbaca. So saya rasa macam benda ni bagus nak untuk di-share. Dan benda ni sebenarnya saya sendiri, bukan cerita orang lain, saya sendiri selalu terlupa. So sebelum kita start, saya minta bantuan, saya minta just you all please tolong share ataupun tekan like ataupun belanjalah sikit like ke love ke untuk live ni. Dan kalau ada kawan-kawan ataupun sahabat you all kan, family yang buat bisnes yang mungkin perlukan satu injection ataupun tolakan untuk bantu dia untuk buat balik bisnes dia betul-betul. Sebab ramai orang yang kadang-kadang kita ni, saya tak cerita orang lain, mostly apa yang saya cakap ni pasal diri saya sendiri. Saya mudah down, kita mudah rasa macam alamak, tak ada mood lah, slow lah. So saya akan slow. Dan kalau tak ada usaha siapa, orang yang inject ataupun orang share sesuatu yang bagus pada saya akan down. So that's why saya suka sangat saya punya team, Lalili team, yang mana diorang sangat positif, sangat bagus untuk sentiasa give energy ataupun semangat pada satu sama lain. Dan juga saya pun ada sahabat-sahabat saya yang buat bisnes juga, yang buat bisnes juga kan, dan diorang kita selalu interact dan kadang-kadang ada bagi idea. Dan hari ni pun kita ada banyak interaction. Dan Alhamdulillah, terima kasih guys. So saya dapat banyak input. Input dia tak semestinya kita belajar duduk dalam kelas baru kita dapat sesuatu. Tak, dia kadang-kadang kita just WhatsApp, borak dalam WhatsApp pun boleh dapat sesuatu juga sebenarnya. So that's why penting ada circle. Dan kalau circle kita toxic, toxic ni maksudnya circle yang tak membantu, bukan dah tak membantu, suka menjatuhkan dan selalu cakap benda yang negatif. Alamak, masalah ni, cerita masalah je memanjang. Dan saya suka kalau you all boleh larikan diri. Sebab kita ni kadang-kadang mental kita tak cukup kuat kan, untuk hadapi benda-benda yang negatif masuk. Kita kadang-kadang filter kita dah rosak pun. So benda negatif masuk ni, kita tak sempat nak filter. Dia dah masuk dan menjadikan the whole body, the whole mind, apa yang kita fikir semua jadi negatif balik. So please elakkanlah, sebaiknya elakkan circle ataupun logistik yang tak bagus, yang negatif, yang toxic, supaya kita boleh pastikan dan maintain kita punya energy. Sebab energy sangat penting tau untuk usahawan. Siapa kat sini perasan? Kalau perasan boleh komen perasan. Siapa kat sini perasan bila you buat business, masa you tengah hype, you tengah excited gila ni, business you akan ada sale. Kalau ada agent aktif. Lepas tu kalau ada customer pun rajin pula, customer WhatsApp ke, contact ke, tanya tu tanya ni. Tapi bila kita down ataupun bila sales kita dah rendah kan, perasan tak, bila sales kita dah rendah, kita akan kurang interact dengan orang, kita akan tak banyak engage dengan customer, dengan agent, dengan dropship. So itu menyebabkan kita punya business makin down kan. So that's why penting usahawan untuk control your emotion kan, control kita punya environment dan control kita punya energy. Kita kena usahalah apa cara sekalipun, macam mana cara sekalipun, cuba jadi positif sepanjang masa. Cuba. Dan saya cakap ni susah, tak mudah untuk jadi positif sepanjang masa, saya faham. But kita usaha. Macam mana aku nak jadi positif? Sebab energy penting. Takkan kita sanggup down dan mendownkan pula bisnes kita sekali, dan mendownkan pula kita punya agent, kita punya dropship, disebabkan kita tak cukup energy, tak cukup positif untuk hadapi isu-isu yang ada kan. So saya sangat-sangat suka kalau you all dapat follow Lalili. InsyaAllah kita akan share macam-macam benda yang saya rasa InsyaAllah
Apa yang saya dapat saya akan share kat sini. Inilah platform dia. Dan kalau you all rasa benda tu bermakna ataupun dapat sesuatu, saya suka kalau you all boleh share pada kawan-kawan. Sebab dia macam ni tau, kalau kita suka bagi manfaat pada orang, InsyaAllah orang akan suka untuk bagi manfaat pada kita. Rule dia macam tu tau. Rule dia, ya, kita hanya orang yang memberi akan dapat. Kalau orang yang meminta, dia tak akan dapat. Susah nak dapat meminta-minta, dia tak akan dapat. Tapi orang yang memberi, dia akan mudah mendapat. Faham tak? Itu bukan falsampah lah. Itu just apa yang saya faham lah. Kalau kita nak bagi, InsyaAllah lagi mudah kita nak dapat. So thank you so much pada yang join live malam ni. Thank you. Dan sebelum kita start, saya nak share dengan you all tau. Tadi saya ada baca satu story. Siapa kat sini pakai Instagram, pakai Facebook? Of course lah pakai Facebook kan. Tadi baru 2 jam lepas saya dapat info, Instagram dia ada blok beratus-ratus account yang dia syak ada proses pembelian ataupun hack. Perasan tak kat sini? Siapa perasan sama ada you all ke ataupun kawan-kawan ke yang dia punya Facebook kena hack? Saya ada ramai sahabat yang kena hack Facebook dia. Dan hari ni dapat keluar, rupanya Instagram dengan Facebook dia dah detect dah. Dan dia detect, dia tutup terus account tu. Sebab apa tau? Dia orang buat duit sebenarnya. Bila dia hack, contoh dia ambil gambar saya, dia ambil password saya, dia boleh hack. And then dia ambil, kalau contoh saya punya like dah banyak ke, page dah banyak like ataupun friend dah banyak kan. Hai Hidayah Hussein, Assalamualaikum. Thank you. Setuju kan. Kalau kita yang like Facebook page dah banyak, kita akan ada risiko besar untuk diserang hacker. Dan hacker akan jual dengan harga yang mahal tau. Dan selalunya nama dia punya username selalunya nama pendek-pendek macam @hack ataupun @sick, SICK, nama pendek-pendek ni So dia akan tukar nama tu jadi pendek dan dia akan jual dengan harga mahal. Ribu-ribu dolar, ratus-ribu dolar. Account yang dah banyak follower, like kan. So that's why sebenarnya saya suka tau. Saya ada dengar satu talk daripada Gary V. Macam mana hartanah dulu rumah kan. Perasan tak? Dulu rumah harga dia yang, kalau kita tengok sekarang, harga dia mungkin rumah tu dulu 30,000 je. Sekarang dah jadi 300,000. Dan kita pun rasa, kalau aku ada duit masa 30,000 tu mesti aku beli. Padahal tu mungkin 20 tahun lepas. So 30,000 kita nak beli, sekarang dah 300,000. Sama juga macam page ataupun Instagram yang ada follower, ada like. You all bila kumpul like, percayalah, nilai like tu ataupun nilai follower tu, dia akan makin mahal over the years. Kalau you all mampu untuk buat Facebook ads, buatlah. Buat FB ads, kumpul, sementara masih murah. Sekarang ni iklan pula. Like, untuk buat like marketing lah kita panggil. Like marketing masih murah. Walaupun harga dah RM1 satu like, itu masih murah compare dengan negara lain. So sementara murah tu, kita ambil lah peluang. Grab. Dan follower saya tak tahu Instagram dia ada ke beli macam beli like lah, dia tarik likers. Saya tak pasti, saya tak pernah buat. But kalau ada, buatlah benda tu. Sebab dia ada nilai. Social media ni bukan macam dulu tau. Sekarang social media main. Dulu social media tu macam site tepi je. So dia ada company kedai besar, social media tu tepi. Sekarang pada 2020, social media nombor 1, kedai pula letak tepi. So kalau you all ada kedai dekat dalam phone, dekat dalam online, Facebook, Instagram, gunakan sebaik mungkin dan hati-hati, jaga elok-elok. Kalau boleh tukar password sebanyak yang boleh, supaya kita nak elakkan ataupun kurangkan risiko di hack. Ada macam-macam cara lah dia hack kan. Tapi yang the best adalah you all jangan simply tekan apa-apa message yang datang daripada Facebook. Selalunya diubah. Facebook tu kadang diubah, ditambah titik, Facebook titik OK Facebook. Kita baca Facebook sekali lalu, sebenarnya bukan. So hati-hati. Okay. Alright. So boleh saya start ni boleh saya start. So 6 punca rezeki yang usahawan ataupun dropship ataupun agent yang kita kadang-kadang selalu terlupa. Kita selalu terleka, yang kita rasa macam benda ni aku tak terfikir lah. Rupanya benda ni lah buatkan aku tak boleh grow. Aku punya sales selalu stuck. So benda ni juga yang saya perasan macam betul lah.
kita terlupa. Yalah, of course lah, dalam harian kan kita ada nak kena layan anak, yang ada anak, layan keluarga, lepas tu nak kena, kalau ada yang kerja, kena layan kerja, lepas tu nak buat bisnes lagi. So kita kadang-kadang terlupa benda ni. Nombor satu adalah kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Bersyukur ni, saya hari tu saya ada dengar Nora, penyanyi Nora Arifin kot nama dia. So dia kan ada kehilangan anak dia meninggal kan, anak dia meninggal. So dia cakap macam mana dia boleh tenang adalah nombor satu dia syukur. Dia dapat rezeki dia syukur, dan dia dapat ujian pun anak dia meninggal tu pun dia syukur. Hebat kan. Saya tak tahu saya boleh hadapi tak, na'udzubillah, benda-benda macam tu. Macam kita ada budak apa, Amir Kushairi tu kan meninggal. So saya tak tahu saya boleh hadapi ke tak benda tu kalau anak kita meninggal. Tapi Nora maksud dia cakap dia memang dia bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih atas ujian ni. Mungkin ini adalah cara kau untuk suruh aku dekat pada kau. Kita tak tahu. Dan maksudnya Allah tak nak kita lalai lah. Mungkin tak nak kita tersimpang ataupun buat benda yang mengarut-ngarut. So that's why bila dia uji, baru kita kembali pada dia dan kita rapat balik pada dia. So nombor satu bersyukur. Kadang-kadang kita cakap, aku tak ada sales lah hari ni, tak ada sales. Sebenarnya kita kena bersyukur. Bila aku tak ada sales, barulah otak aku bergerak, macam mana aku nak cari sales. Kalau kita sentiasa ada sales kan, otak kita dah start malas, yang menyebabkan lama-lama kita selesa kan. Bila kita selesa, of course lah, bila kita selesa, kita sebenarnya membunuh bisnes kita secara senyap. So jangan selesa sangat. Bila kita income banyak, sales banyak, bertalu-talu masuk, jangan selesa lagi. Belum masanya. So kena usaha lagi, dan kita kena bersyukur dulu. Alhamdulillah aku dapat sale. Tak ada sale pun alhamdulillah juga, sebab ini mungkin satu cara untuk aku start push kita punya mindset, kita punya otak, kita punya idea untuk come up dengan something new kan. So itu nombor satu, bersyukur. Nombor dua yang saya suka adalah sedekah. Saya tak tahu, bila saya sebut sedekah, saya selalu teringat Ustaz Abid Liu. Mungkin itu saya punya idola lah. Bukan Rasulullah lah idola kita, but antara orang yang ada sekarang yang kita boleh nampak, Ustaz Abid Liu. Dia mengislamkan sekarang dekat Sabah, kat Semporna. So saya baca dekat tu, dia dah islamkan beratus-ratus orang. Alhamdulillah, syukur kan. Dan dia pun rumah dia juta tau, 3.4 juta something. Tapi bila Nabil Ahmad lah, pelakon tu, tanya, Ustaz, apa maksud, apa definisi Ustaz untuk kaya ni? Kaya. So dia cakap, kaya ni bukan duit. Kaya tu tak terletak pada duit, tapi dia terletak pada hati kita. Bila kita rasa, contoh, cakap dulu dia miskin, dia makan dengan adik-beradik dia, dengan mak dia satu pinggan, share ramai-ramai. Dan dia, masa tu dia rasa dia kaya, dia syukur, dia happy sangat masa tu. Dia rasa kaya. Dia rasa kaya masa tu. Tapi sekarang makanan sedap-sedap semua, tapi mak dia dah tak ada. Kekayaan, perasaan happy tu dah tak ada. So dia cakap kaya tu bukan pada duit sebenarnya, dia terletak pada hati, pada perasaan kita. So benda tu juga sebenarnya tadi saya borak dengan Amar kan. Borak dengan Amar saja tu, so tertimbul lah cakap pasal kaya ni. So saya cakap dia, so saya saja tanya Amar, kaya tu apa? Amar cakap, kaya tu banyak duit, jutawan. Dan betul lah dia cakap tu. Itulah yang saya pun fikir benda tu. Tapi bila kita fahami dan dalami orang-orang yang memang orang hebat-hebat ni lah, Ustaz Abid Liu ni semua, so kita mula nampak di sebaliknya. Kita ingat kaya tu duit, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya sekarang kita lagi kaya daripada mungkin lepas ni kita ada juta-juta, tapi sekarang mungkin kita ada anak yang soleh, anak yang solehah, isteri yang baik, suami yang baik, keluarga yang memahami. So benda tu adalah satu benda yang mahal, sebab ramai orang tak ada benda ni kan. Khairul Amin pula, Amir Kushairi tu, mak ayah dia saya tak tahu tapi sampai meninggal, anak seorang tu. So kemungkinan kurang kasih sayang, saya tak tahu, but itu menunjukkan bahawa walaupun rumah dia okey ke apa semua, tapi dia tak cukup kaya. Dia tak cukup kaya hati sebenarnya. So dia kasih sayang tu tak ada. Dan benda ni yang kena pupuk kan, kena pupuk. Dan bila kita bersedekah, barulah itulah the real kaya sebenarnya. Bila kita bersedekah, nak tahu orang tu kaya ke tak adalah berapa banyak dia boleh sedekah, berapa banyak dia boleh memberi.
So daripada situlah sebenarnya punca rezeki kita terbuka. That's why saya suka Ustaz Abid Liu kan. Dia saya tak tahu, saya nampak macam banyak gila dia bagi ni. Bagi rumah sewakan rumah beratus-ratus setiap kali episod. Dan latest dia akan ada rancangan ke Astro Oasis, Astro Oasis, jejak Abid. Macam tu lah. So itu real time, orang record, tak ada berlakon-lakon apa semua. Tapi belum keluar lagi lah. Dia cakap akan di-release nantilah oleh Astro. So kalau ada peluang, saya sangat sarankan you all tonton, tengok. InsyaAllah mungkin dapat sesuatu daripada situ kan. So bersedekah lah. Kalau kita sales sikit sangat, sedekah sikit pun tak apa, 10 sen pun jadilah. Asalkan niat dia sedekah kan. Kalau ada duit lebih sikit, tambahlah sikit, tambah sikit sampai kita terbiasa. Kalau sikit pun kita susah nak sedekah, tak mungkin kita boleh sedekah bila kita ada banyak. Tak mungkin. So kita kena start from small kan. So itu adalah sedekah. Nombor 2 adalah tuntut ilmu. Ilmu, rezeki. Ilmu ni adalah satu jenis rezeki ramai orang tak perasan. Perasan tak masa kita belajar kat dulu, dekat sekolah dulu, kita macam happy, relax, tenang je. Tapi bila kita masuk alam pekerjaan, dunia pekerjaan, kita dah mula stres ni, buat benda tu tak kena, income sakit, tak ada duit, kita akan hidup dalam keadaan stres sebab kita dah keluar daripada keberkatan ilmu. Kita dah keluar daripada keberkatan ilmu. Padahal zaman student dulu kita pun duit tak ada, tapi macam elok je boleh survive dulu kan. Like siapa kat sini zaman you ke, zaman college ke, zaman sekolah dulu macam duit tak ada tapi kita tenang, kita happy, boleh je survive. Yelah of course ada duduk dengan mak ayah kan apa semua, tapi kita rasa happy. But bila kita dah keluar daripada keberkatan ilmu, kita akan rasa macam banyak sangat masalah datang, tapi kita tak tahu macam nak solve kan. Benda ni saya susah nak sebut. Mungkin you all faham, ataupun yang tak faham tu mungkin you belum pernah alami, tapi saya pernah alami. Rasa macam banyak sangat masalah tapi aku tak tahu nak pergi ke mana nak settlekan masalah ni. So kita just hadap je lah, hadap sampai satu masa kita boleh jadi stres. Kita jadi stres kan. So sebenarnya bila kita menuntut ilmu, kita duduk balik ke dalam keberkatan ilmu. Sebab tu saya suka kalau anda boleh join bersama saya dan juga bersama saya punya Sifu Najib ataupun Dr. Azizan. Kita belajar je lah. Belajar tu tak semestinya ada buku, ada kertas, tak semestinya. Kadang kita duduk lepak-lepak kan. Lepas tu kita buka lah phone, buka FB Live ke apa, ataupun podcast, ataupun YouTube. Kita dengar dan itu pun sebenarnya kita berada dalam circle ilmu. Dan YouTube best kan. YouTube, saya sangat suka YouTube sebab bagi saya YouTube ni adalah orang yang betul-betul buat apa yang dia buat. Faham tak? Maksudnya orang yang bercakap dalam YouTube ni mostly dia tengah buat apa yang dia buat. Contoh kalau orang tu bercakap pasal fotografi, mesti dia fotografer. Kalau orang tu cakap pasal bisnes, mesti dia buat bisnes. Kalau orang cakap pasal main game, mesti dia main game. So orang yang cakap tu adalah the real teachers. Kalau orang yang cakap tu ustaz, mestilah dia ustaz. So that's why YouTube ni bagus sebenarnya. You all boleh belajar macam-macam. Kalau orang tu melukis, you boleh belajar dengan orang yang melukis tu sebab dia memang the real pelukis. So that's why bagus untuk kita belajar. Menuntut ilmu ni, apa yang saya maksudkan bukanlah setakat belajar buku, tapi life knowledge kan. Life knowledge. Macam mana nak buat business, macam mana nak survive, macam mana nak buat personal branding, macam mana nak bantu orang, macam mana nak bina income. So benda-benda ni semua adalah ilmu. So terapkan dalam hati, insyaAllah terapkan dalam diri bahawa aku kena start menuntut ilmu everyday. Everyday. Ini saya cerita bukan saya cakap pada anda, tapi saya cakap pada saya juga. Saya kena selalu mencari ilmu. That's why saya duduk juga dalam circle Platinum Sifu Najib, sebab saya yakin bahawa saya tak boleh survive kalau tak ada keberkatan ilmu tu. Saya nak keberkatan ilmu tu je. Keberkatan ilmu tu. Bukan orang cakap Asnul ni obses lah dengan Sifu Najib. Tak. Saya adalah orang yang paling tak obses pada orang lain. Saya paling tak obses. But saya akan follow bila orang tu boleh bagi apa yang saya perlu. Macam itulah lebih kurang. To simply put. So bila kita dapat jumpa orang yang boleh membantu kita, kenapa kita tak follow dia? Kadang-kadang kita rasa macam kita ni lagi bagus. So bila datang sombong, bila datang ego, kita akan mula rasa macam tak payah belajar, aku okey mah, boleh survive je, relax je kan, tak ada masalah pun.
So kita akan rasa macam tu. Tapi sebenarnya bila kita fikir pasal keberkatan ilmu tu, kita akan rasa macam aku kena belajar. Tak kisahlah belajar apa pun. Kalau kita duk suruh anak kita belajarlah, padahal mak ayah sendiri tak ada hati nak belajar, then sebenarnya kita seolah-olah ketam yang mengajar nak dia berjalan lurus. Dia ada nasyid dah tu. Saya suka nasyid dia. Tapi saya tak nak nyanyi lah, suara tak sedap kan. So ketam berjalan lurus. So kita suruh anak belajar, kita belajar dulu. Mak ayah tu kena belajar dulu macam mana nak buat bisnes, barulah kita boleh ajar anak kita Aman, nanti Amal buat bisnes tau, ayah ajar. Tapi kalau kita sendiri tak belajar macam nak buat bisnes, macam nak tambah income, macam mana kita nak ajar orang lain? Dia akan jadi lebih susah. Right. Okay, so seterusnya nombor 4, apa yang kita selalu terlupa dan kita selalu pandang sambil lewa, yang menyebabkan rezeki kita makin lama makin sempit adalah kita kadang-kadang tak pandang serius pada solat. Solat ni memang orang cakap solat je. Tapi solat ni lah sebenarnya yang menentukan ke mana hala tuju hidup kita. Kalau subuh nak bangun pun liat susah, InsyaAllah rezeki masuk lagi berkali-kali ganda liat nak masuk kat kita. Itu baru cerita solat subuh, belum cerita solat zuhur. So benda pertama mak saya selalu sebut kalau anak-anak kan, anak kita kalau dia susah sangat nak solat, marah betul-betul. Tapi jangan pula marah gila-gila kalau dia contoh pecahkan pasu, pecahkan pinggan, pecahkan cawan. Itu tak perlu marah sangat, sebab benda tu it's life kan. Itu adalah kesilapan biasalah. Tapi kalau dia tinggal solat, kalau dia tak solat, kalau dia solat main-main ataupun ambil sembahyang pun tak betul, kita patut marah dia betul-betul. Sebab solatlah kepada yang Muslim penentu kehidupan kita seterusnya. Jangan tinggal solat. So sebelum kita nak pastikan anak kita solat baik, kita dululah kena solat baik-baik. Pastikan jangan lewat solat, jaga masa solat. Kalau tengah buat sesuatu, azan sampai, solatlah dulu. Itu je lah. Saya tak ada apa yang saya nak sampaikan. Saya pun bukannya orang alim, tak, jauh sekali. Saya bukan ustaz, saya baru nak start. Itu kawan saya lah tu. Saya baru nak start, but saya nak sampaikan bahawa solat tu nombor 1, please. Especially kalau you all buat business. Business ni dia bukan macam makan gaji tau, you all dapat fix every month. Tak. Kemungkinan kita tengah naik, dia akan sampai masa Allah uji, kita akan drop gila-gila. Dan kalau masa tu kita baru nak jaga solat, maksudnya dah terlambat. So start jaga solat daripada awal. You all buat business sekarang, zero sales, solatlah dulu. Solat dulu. Solat kita kena bagi dulu, baru Allah bagi apa yang kita nak. Okay, kita bagi apa yang Allah nak dulu, dan baru Allah bagi apa yang kita nak. Apa saya cakap tadi, rules dia hanya orang yang memberi boleh menerima. Kalau you tak ada memberi apa, jangan harap you boleh terima apa-apa. Okay, so tu nombor 4, solat. Jangan tinggal awal waktu, please. Right? So nombor 5 adalah tawakal. Kan, kita dah belajar gila-gila buat bisnes, dah bayar mahal. Lepas tu dah posting gila-gila 5 kali sehari, buat FB live 20 kali sehari, tak pernah miss selama 4 tahun. Tiba-tiba sales drop. Tawakal lah. Kita akan ada macam-macam ujian, ejen ramai apa semua, tiba-tiba semua tak buat sales, semua down. Tawakallah pada Allah. Sebab yang menggerakkan hati kita, hati ejen kita, hati dropship kita, hati audience kita, hati customer kita adalah Allah. So kita kena tawakal. Yang penting satu, istilah tawakal ni maksudnya kita buat dulu, dan kita buat betul-betul, sebaik yang mungkin, sehabis yang boleh, dan the rest kita tinggalkan pada dia, dan kita bertawakal lah. Saya ada satu story, nak dengar tak? Story, siapa kat sini nak dengar story? Boleh komen tu. Nak. Story ni best. Story ni saya dapat daripada Sifu Najib juga. Story dia pasal macam ni tau. Ada seorang lelaki, dia nak pergi jauh belajar. So dia doakan, ya Allah. Lepas tu wife dia masa tu dah nak bersalin, tapi belum salin lah. So suami dia sebelum pergi cakap, ya Allah, peliharalah anakku yang dalam kandungan isteriku. So dia pun babai semua. Okay, lepas dia pun pergi start belajar. Balik dah lama lepas tu kan, tahun 2 tahun macam tu dia balik. Lepas tu barulah
bukan setahun 2 tahun, 9 bulan. Lebih kurang macam tu lah. 9 bulan dia balik. Lepas tu dia cari isteri dia. Mana isteri aku ni? Tak ada ni, tak jumpa pun kat rumah. So barulah jiran-jiran dia cakap, isteri kau baru je lepas siap dimandikan, dikapankan. Dan Dayah Hussein nak dengar. Okay, so thank you. So bila dia dikapankan tu semua, laki suami dia dengar, isteri aku dah meninggal ke? So dia pun pergi. Dia pergi lari-lari kan, sedih lah pergi kat kubur apa semua. Lepas tu dia pun dikebumikan. Dia tak sempat nak jumpa isteri dia, dia tak sempat jumpa anak dia. So bila dah macam tu, dah ke bumi, tiba-tiba dah habis ke bumi, semua orang hampir semua dah balik, dengar suara baby menangis. Sebab baby tu masih dalam kandungan isteri dia tau. Baby tu belum keluar lagi. So dengar baby menangis. Semua dengar, daripada mana ni? Cek rupanya memang daripada lubang kubur tu. So penggali kubur pun korek balik. Akhirnya nampaklah bahawa rupanya baby tu survive. Baby dalam perut tu survive. So dia keluarkan baby tu, buka, selamatkan baby tu. Isteri dia dah meninggal, but baby dia still ada. So dia pun bawa balik, happy lah. Akhirnya adalah juga dia punya zuriat dia. So sampai rumah dia balik dan dia pun bermimpi. Dia mimpi apa tahu? Dia mimpi, saya tak pasti ni cerita betul ke tak, tapi saya sampaikan. Saya rasa ni cerita betul, cuma secara detailnya saya tak pasti kat mana. Dia mimpi ada seorang lelaki datang, dia cakap, nescaya kalau sebelum kau pergi, kau doa, kau minta Allah untuk pelihara isteri dan anak kau, nescaya Allah pasti akan pelihara kedua-duanya. Tapi itulah, dia doa pada tu, masa tu dia doa pelihara anak aku, so Allah jaga anak dia je, isteri dia Allah ambil. So that's why penting untuk kita bertawakal dan setawakal yang boleh. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku bisnes yang sebaik mungkin yang dapat bantu keluarga aku dan keluarga kawan-kawan aku dan keluarga family aku dan juga family agent aku, dropship aku. Tu yang kita kena selalu doa. Subhanallah. Kan, kita tak ada apa-apa pun. Kita ni manusia biasa, hamba tau. Bila kita cakap hamba ni, maksudnya kita tak ada apa-apa. Yalah, kalau kita ada hamba abdi kat rumah, gaji tak dapat, KWSP tak ada, but dia kena serve. So sama juga macam kita. Kepada yang Muslim, sentiasa ingat kita ni hanyalah hamba. So itu yang saya dengar Nora cakap apa tau. Dia tak mampu, dia tak boleh nak cakap, ya Allah kenapa kau ambil anak aku? Sebab anak kita pun hamba Allah, dan kita sendiri hamba Allah. So Allah berhak anytime, anywhere, any day untuk tarik apa yang kita ada, dan kita tak ada hak langsung sebagai hamba untuk query, untuk tanya, untuk marah. So that's the level yang Nora ada tau. Yang dia dah Datuk tau, Datuk Nora Arifin. So itu yang saya sangat respect. Dia pun dah pakai tudung apa semua. So bukan senang untuk orang berhijrah dan kekal berhijrah, tak senang. But alhamdulillah, hidayah kan milik Allah kan. So itu antara benda yang saya dapat daripada session yang saya tengok tu lah, interview Nora tu. Dan last but not least, walaupun kita tengah PKP, apa benda yang kita boleh buat untuk pastikan kita punya rezeki sentiasa murah, sentiasa lancar dan bisnes kita tak stuck adalah kita kena rapatkan silaturahim. Ini saya nak cakap untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang saya terlupa nak call mak ayah, nak call kadang mak ayah mentua, nak call nenek, nak call pakcik, nak call adik-beradik kita. Kadang-kadang kita terlupa, especially lah masa PKP kan, semua duduk rumah, work from home. So kita lupa untuk rapatkan silaturahim. So why not, saya suggest pada dalam weekend ni mungkin kita boleh buat video call dengan family kita, borak-borak. Sebab kadang-kadang bila makin lama kita tak jumpa, manusia ni dia punya design adalah bersosial. Manusia memang Allah design untuk bersosial, untuk berinteract antara satu sama lain. Dan baru kita boleh jadi otak kita lagi bergerak laju. So kita kena bersosial, kena interact dengan somebody. So bila kita dah lama sangat PKP ni, kadang mungkin kita stuck. So why not you try call sesiapa, rapatkan silaturahim, insyaAllah. Bila kita rapatkan silaturahim, especially dengan keluarga mak ayah, especially dengan mak ayah, insyaAllah Allah akan murahkan rezeki kita dan bukakan rezeki kita pintu tu seluas-luasnya. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam aku tak buat bisnes sangat pun, tapi tiba-tiba sales gempak. Kenapa? Dan saya yakin whatever yang kita rasa benda tu sebenarnya adalah hasil daripada doa orang lain, dan hasil dari 6 punca rezeki yang saya share tadi.
Dan saya yakin insya-Allah kalau diamalkan, kalau kita buat dan kita jadikan itu ingatan, insya-Allah benda tu boleh mampu ubah ekonomi kita satu, yang kedua kehidupan kita dan ketenangan hati kita. Ketenangan ni mahal, sangat mahal, especially masa PKP ni. Ramai orang start stress, cakap tak ada, tak ada income, kedai nak kena tutup, yang ada kerja dah kena potong kerja, belum cerita yang kena buang. So kita makin stress, so kita tak ada ketenangan. So mungkin disebabkan kita buat benda ni, 6 benda yang saya share tadi tu, mungkin dapat bantu kita terdapat sedikit ketenangan at least. Okay, dan saya harap kalau you all yang ada agent, yang ada team, tolong share juga benda ni pada diorang, supaya dia pun dapat sesuatu dan dia dapat memberi manfaat pada orang lain. Dan kalau orang tu amalkan, amalkan tak banyak lah, mungkin daripada 10, 100 yang kita share, satu je yang dia buat, insya-Allah satu itulah mungkin jariah kita daripada yang kita share, yang dibawa kepada orang lain dan sampai kepada kita, insya-Allah sampai ke syurga nanti. So that's why ilmu yang bermanfaat tu benda yang sangat penting, yang sangat halus. Tapi benda itulah yang insya-Allah membantu kita lah one day. Okay, so terima kasih pada yang join live kami malam ni. Terima kasih so much. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi lain. Dan saya doakan anda semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Okey, terima kasih Hidayah Hussein. Jumpa lagi. Terima kasih kedai kasut kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.